Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis sementara yang juga merupakan Yang Berhormat Datuk Sri Nazri Aziz, yang juga merupakan Chief Ahli Parlimen Padang Rengas, yang juga merupakan Ketua UMNO Padang Rengas dan merupakan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Berikan tepukan tuan-tuan dan puan-puan. Tidak lupakan juga, saya kena sebut juga pengacara majlis yang telah diambil tempat oleh Ketua Bahagian sebentar tadi, Dr. Azir, yang juga merupakan ahli jawatankuasa UMNO Bahagian Padang Rengas. Yang berbahagia Datuk Azizul Kama bin Abdul Aziz, Naib Ketua UMNO Bahagian Tambun beserta dengan rombongan ahli jawatankuasa UMNO Bahagian Tambun mewakili Badan Hubungan UMNO Negeri Perak. Yang berhormat Datuk Haji Zainun bin Haji Makno, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Merangkap Adun Kawasan Cemro. Yang berbahagia Encik Muhammad Suami bin Haji Zubir, Naib Ketua UMNO Bahagian Padang Rengas. Yang berhormat Datuk Hajah Siti Salmah binti Majusak, Ketua Pergerakan Wanita UMNO Bahagian Padang Rengas Merangkap Adun Kawasan Lubuk Merbau. Yang berbahagia Encik Muhammad Arif bin Abdul Majid, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Padang Rengas. Yang berbahagia Cik Sus Maniza binti Sulaiman, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Padang Rengas. Yang berusaha Cik Hamdan bin Maksiat, Setiausaha UMNO Bahagian Padang Rengas. Bendahari UMNO Bahagian Padang Rengas yang juga merupakan orang penting. Ia juga merupakan setiausaha politik kepada Yang Berhormat Menteri, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Jamal Nasir bin Haji Rasdi, ahli jawatankuasa UMNO Wanita, Pemuda dan juga Puteri Bahagian Padang Rengas, Ketua UMNO Cawangan dan seluruh perwakilan Padang Rengas. Dan tidak dilupakan juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat saya bersama-sama pada pagi ini di dalam persidangan tahunan Mesyuarat Agung UMNO Bahagian Padang Rengas yang kali pertama sekali saya dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau datang daripada Melaka, Chief, tak sah kalau tidak berpantun. Pantun lazim orang Melaka, semua orang dah tahu. Kapal dagang dari seberang, syarat muatan kayu beranti. Dari Melaka saya datang untuk bertemu dengan orang Padang Rengas yang baik hati. Kalau tidak kerana bulan, tidak matahari terbit tinggi. Bulan tu bukannya bulan hijau ya tuan-tuan. Hijau ni okey, hijau itu bukan. Kalau tidak kerana Chief dan tuan-puan, tidaklah saya sampai hari ini. Jangan tepuk lagi, ada lagi tuan-tuan. Kain batik dari seberang dipakai oleh gadis Melayu. Dari Melaka saya datang untuk merasmikan persidangan hasrat yang satu. Saya rasa bertuah, saya rasa takut pun, gemetar pun ada juga apabila menerima jemputan daripada Yang Berhormat Menteri. Padang Rengas bukan orang tak tahu, semua orang tahu siapa dia punya ketua bahagian, siapa dia punya ahli parlimen, dan semua orang tahu, bukan hanya orang UMNO, seluruh orang dekat Malaysia ni tahu Chief bagaimana orangnya. Jadi apabila saya dapat jemputan untuk datang kemari, sebab itu saya bawa ramai hulu balang bersama saya, hulu balang daripada Parlimen Masjid Tanah, UMNO Bahagian Masjid Tanah, ketua-ketua cawangan, ada jawatankuasa UMNO Bahagian pun turut hadir pada hari ini, dan juga Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia juga turut hadir bersama dengan saya pada pagi ini. Chief, terima kasih banyak. Walaupun pujian demi pujian tadi, saya juga rasa masih baru dalam puteri baru saja melayari 15 tahun penubuhan puteri sejak daripada tahun 2001. Tetapi saya nak bagi tahu bahawa orang Padang Rengas, Chief antara orang yang paling kuat menyokong puteri sebelum saya dilantik lagi sebagai Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Kalau dah lantik lagi lah kuat kan tuan-tuan perempuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini tadi pun kita dah nyanyi lagu Jalur Gemilang, dan tahun ini
bulan ini, bulan kemerdekaan yang ke-59, mengambil tema sehati dan sejiwa. Dan sinonimnya bulan kemerdekaan ini pastinya adalah sama dengan perjuangan UMNO. Sebagaimana UMNO telah ditubuhkan, UMNO telah dilahirkan bagi menentang Malayan Union ketika itu. Dan selama 70 tahun UMNO berada di negara kita ini, pastinya dengan kepimpinan 7 orang tokoh negara kita, bermula dengan Dato' Onn Jaafar sebagai pengasas, melahirkan UMNO di Istana Besar Johor, yang bagaimana beliau telah dapat menyatu padukan orang-orang Melayu pada ketika itu untuk menentang Malayan Union. Dan kemudian Tunku Abdul Rahman yang telah membawa kemerdekaan ke negara kita, dan Tun Abdul Razak telah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan-pembangunan yang hebat, sehingga beliau dikenalkan bapa pembangunan. Seterusnya legasi diteruskan dengan Tun Hussein Onn, yang mana beliau telah menegaskan dan menitik beratkan tentang soal pentadbiran dan soal perpaduan, hingga beliau digelar bapa perpaduan. Dan legasi seterusnya Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir siapa tak tahu, bapa pemodenan Malaysia. Tun Dr. Mahathir juga telah pun melakarkan sejarah, dan kami sanjung kerana beliaulah yang telah melahirkan sayap puteri UMNO pada hari ini. Sebab itulah saya lahir daripada 15 tahun dahulu atas kilang puteri UMNO, dan pastinya kenang jasa pasti. Tetapi diteruskan pula oleh Tun Abdullah Badawi yang kita gelar bapa pemodenan pembangunan modal insan. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, hari ini Malaysia, hari ini UMNO di Malaysia diteraskan, diterajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Pastinya ia ingin melakar legasinya tersendiri, ia ingin melakarkan kejayaannya sendiri, ia ingin melakarkan ceritanya sendiri. Dan sebab itu penting untuk kita, sebagaimana yang telah diberitahu oleh Yang Berhormat Ketua Bahagian sebentar tadi, perlu untuk kita taat dan setia kepada parti. Dan ini bermakna betapa pentingnya untuk kita terus berada menyokong saf kepimpinan UMNO yang mana diterajui oleh Yang Amat Berhormat Presiden, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri kita. Dan ini kita telah melihat sejarah sejak daripada dahulu, yang mana kebijaksanaan UMNO, kebijaksanaan pemimpin-pemimpinnya telah meletakkan UMNO disegani, UMNO diyakini, UMNO dihormati, UMNO kredibel. Kerana apa? Kebijaksanaan, kematangan pemimpin di dalam UMNO itu sendiri. Dan UMNO juga bukan hanya diyakini oleh orang Melayu, tetapi turut diyakini oleh kaum-kaum lain di Malaysia dan dicemburui oleh negara-negara luar. Dan UMNO juga tidak pernah bersifat ekstremisme terlalu melampau, tidak. UMNO mempunyai perimbangan kuasa, perimbangan dalam pendekatannya, sehingga ia disenangi. Dan ini yang meletakkan UMNO begitu unggul di mata masyarakat. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, tetapi hari ini kita melihat terutama sekali orang UMNO, perpaduan sudah mula longgar, ikatannya sudah mula terlerai. Kerana apa? Kerana berbagai cabaran yang dilalui oleh keluarga UMNO itu sendiri. Pastinya antara cabaran krisis dalaman tidak pernah lari, tidak pernah lari. Pelbagai cabaran antaranya adu domba, fitnah, kecewa, tak dapat kerja, tak dapat peluang perniagaan, merajuk. Dan ini semua telah membuatkan ikatan semakin longgar. Dan lebih mengecewakan kita lagi, apabila pejuang UMNO, apabila pemimpin UMNO suatu ketika dahulu yang cukup kita sanjung, yang cukup kita hormat, yang cukup kita pandang tinggi, hari ini
sanggup untuk bersetongkol dengan mereka, pihak pembangkang, duduk sama semeja bersama dengan DAP, sepentas bersama dengan pembangkang, dan boleh bergelak ketawa untuk semata-mata ingin menggagalkan dan ingin menjatuhkan pemimpin kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Razak. Dan adakah pemimpin-pemimpin seumpama ini yang perlu kita beri muka? Dan ianya amat mengecewakan kami, terutama sekali pemimpin-pemimpin muda, orang muda di dalam UMNO. Pastinya sebab itu kita melihat bahawa perlunya kita bersama-sama taat dan setia untuk sama-sama menjaga parti UMNO yang kita sayang ini. Dan sedarkah tuan-tuan, kalau UMNO hilang, tidak akan ada lagi parti alternatif lain yang boleh memperjuangkan sebagaimana yang telah UMNO perjuangkan untuk orang Melayu. Tidak ada. Tidak ada, tuan-tuan. Kalau hari ini kita tengok, Pakatan Pembangkang boleh buat macam-macam pendekatan, macam-macam ujian. Kononnya dia mencuba pelbagai cara hanya untuk mempopularkan mereka. Bermula dengan Barisan Alternatif suatu ketika dahulu, ditukar pula kepada Pakatan Rakyat, dan hari ini apa pula, tuan-tuan dan puan-puan? Pakatan Harapan. Dah bertukar Pakatan Harapan. Harapan ada atau tidak? Entahlah. Harapan tinggal harapan. Beri harapan palsu ataupun beri harapan bagaimana, tuan-tuan Seri yang boleh menilai. Tuan-tuan Seri yang boleh menilai. Kerana apa? Hari ini kita lihat saja Tan Sri Mahidin Yassin baru saja mendaftarkan sebuah parti baru. Tak apalah, ini negara demokrasi. Yang kita nak takut kenapa? Tak perlu takut, tetapi kita perlu kerja lebih keras. Perlu kerja lebih keras dalam mendekati orang, dalam mendekati masyarakat, dalam mendekati mereka, untuk kita sama-sama mengajak mereka untuk bersama dengan kita. Kerana apa? Percubaan demi percubaan yang dilakukan oleh Pakatan Pembangkang ini, kita khawatir ianya seumpama uji kaji dekat makmal. Test ini tak apa, laptop ini dalam kita dalam lab, dalam makmal, test ini masukkan bahan kimia, bahan ni. Kita takut ianya akan menjadi satu ledakan kimia, explosion, letupan yang boleh menghancurkan, bukan hanya menghancurkan UMNO, bukan hanya boleh menghancurkan perpaduan kalangan Melayu, tetapi boleh menghancurkan negara kita, Malaysia. Apatah lagi Malaysia ini yang sebagaimana saya sebut sebentar tadi dicemburui oleh negara luar. Kuasa asing pastinya akan menjadikan ini sebagai justifikasi, sebagai alasan mereka untuk campur tangan dalam urusan negara kita. Bahkan ianya macam elang yang nak menyambar mangsanya, dia takkan agak-agak untuk menunggu peluang. Maka itulah peluang yang diambil oleh pihak pembangkang sewaktu pembangkang bersama-sama dengan kuasa asing untuk menjatuhkan Presiden UMNO Malaysia yang juga merupakan Perdana Menteri kita. Kita tengok saja contoh kes DOJ, Department of Justice US di Amerika Syarikat, yang belum ada apa-apa lagi, baru nak filekan saman, tetapi seluruh dunia, bahkan orang di Malaysia dah pun menjatuhkan hukum kepada Perdana Menteri kita. Dah orang Malaysia juga yang jadi hakim, yang jadi magistrate, yang jadi pendakwa raya, tak perlu pergi bawa mahkamah, tapi kita dah jatuhkan hukum. Betul ke tak betul? Kerana apa? Kerana isu ini telah dimanipulasikan oleh pihak pembangkang. Dan ini yang kita khawatir, yang ini kita takut, kerana ianya sudah mula mengurangkan keyakinan orang Melayu khususnya kepada kepimpinan UMNO, kepada Perdana Menteri kita, kepada Presiden kita. Sebab itu saya menyeru sidang perwakilan, sidang keluarga UMNO yang saya hormati sekalian, saya menyeru supaya kita agar terus berdiri teguh di belakang kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib memerlukan kita. Beliau memerlukan kita. Kita adalah sumber kekuatan beliau untuk beliau meneruskan segala cabaran, segala tomat, segala fitnah yang diasap bertubi-tubi. Bayangkan tuan-tuan, perempuan yang saya hormati sekalian,
Kalau kita tak beri tegur, kalau chief ni pendekar, cakaplah apa pun, orang cakap A, dia cakap Z. Chief antara orang yang berani. Sebab itu, kalau tidak ada chief juga adalah merupakan sumber kekuatan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Datangnya daripada mana? UMNO Padang Rengas. Tidak ada chief 1, tidak ada chief 2, chief seorang je, Teddy. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, tomahan fitnah hari ini yang menjadi mainan Tuan Pemangkan dan menjadi terikutan itu kan kepada masyarakat Malaysia. Dan sebab itu kita perlu sama-sama menghayati surah Al-Hujurat ayat 6 yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya datang kepada kamu seorang yang fasik membawa satu berita penting, maka tabayyunlah, telitilah dahulu. Teliti kerana dikuatiri ia akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik kepada satu kaum dan kamu akan menyesal di atas perbuatan kamu itu. Itu surah Al-Hujurat. Dan inilah yang kita perlu lihat hari ini, dewasa ini, dalam era teknologi tanpa dunia tanpa sepadan, teknologi maklumat. Hari ini kita tengok betapa ramainya orang download Pokemon Go. Bukan hanya Pokemon Go, dalam bilik ni tak ada main Pokemon WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, macam-macam cerita yang disajikan. Sama ada betul ataupun tidak, kita yang perlu teliti. Kita perlu amalkan konsep tabayun ini supaya penerimaan, supaya apa juga yang kita baca, yang kita hadap itu tidak kita terima bulat-bulat, supaya kita tengok sahih ataupun tidak, kebenarannya, faktanya, datanya, dan supaya kita pun tidak sama-sama turut sama dalam fitnah tersebut. Dan ini sebagaimana yang jadi hari ini, itulah juga yang pernah terjadi sewaktu Saidina Uthman radhiyallahu anhu, sampai beliau telah terbunuh disebabkan oleh zaman fitnah yang melanda pada ketika beliau memerintah. Sedangkan waktu pemerintahan beliau selama 12 tahun beliau memerintah dengan begitu aman, makmur dan juga baik. Tetapi disebabkan oleh fitnah golongan munafikin ini, kita melihat bukan hanya beliau terbunuh, tetapi Islam juga hancur disebabkan oleh zaman fitnah yang melanda. Apa beza zaman Uthman radhiyallahu anhu dengan zaman pada hari ini? Malah zaman hari ini lebih dahsyat lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita tak tergambar di fikiran kita bagaimana satu isu yang kecil boleh dibesarkan, boleh diledakkan dan boleh jadi satu perkara yang cukup lain daripada isu yang asalnya. Dan inilah yang menjadikan ketakutan kita. Dan sebab itu kita kena bersatu padu. Kita kena ada satu solidariti yang kukuh dan juga utuh, supaya kita melihat apapun cabaran, apapun tomaan, kita tetap tahu bahawa Presiden Parti, bahawa Parti UMNO itu adalah tunggak kekuatan orang Melayu, tunggak kekuatan kita semua. Dan saya juga ingin tegaskan agar kita akan dapat terus memberikan kesetiaan dan juga ketaatan kepada parti dan juga presiden, tidak berbelah bagi lagi, kerana banyak lagi cabaran yang akan datang di hadapan kita. Kalau kita sendiri tidak melihat itu sebagai satu kepentingan, maka kita juga turut menyumbang kepada kehancuran Parti UMNO itu sendiri. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian serta dirahmati Allah sekalian, hari ini saya mendapat statistik Januari 2016 seramai 17.7 juta pengundi yang layak mengundi. Daripada itu 4.2 juta adalah merupakan mereka orang muda yang belum lagi daftar sebagai pemilih. Daripada 4.2 juta itu 59% adalah siapa? Orang Melayu. 59% ini membawa angka 2.4 juta. Ini bukan jumlah yang kecil, tetapi jumlah yang besar, yang boleh menentukan menang atau kalahnya sesuatu parti, menang atau kalahnya sesuatu kawasan parlimen, menang atau kalahnya satu Dewan Undangan Negeri. Dan inilah jumlahnya. Sebab itu kita perlu memberikan fokus. Saya dengar-dengar pun tak lama lagi semboyan PRU yang ke-14 akan dibunyikan. Sebab itu kita mesti fokus, terutama sekali dalam keluarga UMNO ini. Kita mesti fokus.
dalam gerak kerja kita untuk meningkatkan, memperkukuhkan jentera parti. Apatah lagi di Padang Rengas ini yang kita menang, juga dua-dua DUN pun kita menang, dan itu yang perlu kita kekalkan kemenangan. Siapa tanya, kerusi ini masih lagi milik UMNO. Tetapi tuan-tuan, ingat ke yang DAP ni boleh duduk berdiam ke dengan kekuatan Padang Rengas yang ada pada hari ini? Pastinya mereka tidak akan duduk diam. Pastinya mereka akan menyusun strategi bagaimana untuk memiliki Padang Rengas ataupun DUN di dalam kawasan Parlimen Padang Rengas ini. Dan kita lihat juga bahawa inilah ia tak boleh dilakukan oleh sayap pemuda saja untuk mendekati pengundi ini. Tak boleh dilakukan oleh sayap puteri ataupun wanita semata-mata. Ia perlu dilakukan dalam keluarga UMNO yang besar. Kerana apa? Saya yakin dan percaya, sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini, selain daripada gerak kerja yang tersusun, pastinya mereka yang menjadi pengundi kali pertama itu juga penting. Saya bagi tahu di sini sebab tuan-tuan puan-puan pun ada adik, ada anak buah dan sebagainya. Penting untuk kita dekati mereka ini. Pengundi kali pertama. Kalau dulu statistik dulu pengundi kali pertama 2008, yang mengundi kali pertama adalah sebanyak 600,000 pengundi muda. PRU yang ke-13 adalah seramai 3 juta, dan dijangkakan pada PRU yang ke-14 ini meningkat lagi jumlahnya. Sebab itu kita lihat perlu kita gerakkan secara bersepadu dan kita dekati mereka ini. Kalaulah mereka menolak ataupun tak suka pada ajakan kita yang pertama, kita jangan rasa kecil hati pun jauh hati. Kita kena rasa lebih besar hati dan menggunakan pendekatan yang pelbagai. Kerana apa? Kerana apa? Mereka ini juga antara mereka yang telah termakan dengan fitnah ataupun tomahan, dengan cerita-cerita yang telah mereka baca di alam maya, sebagaimana yang telah saya sebut tadi. Sebab itulah keluarga UMNO perlu mendekatkan diri dengan mereka ini dengan menggunakan konsep tabayun, supaya kita dapat memberikan pahaman yang jelas kepada mereka ini, supaya mereka tahu, oh sebenarnya begini perjuangan UMNO. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, Chief pun tak tahu cerita, tapi saya nak bagi tuan-tuan perempuan. Sebab tu saya belajar dekat UKM dulu. Saya belajar kat UKM, saya benci dengan Tun Dr. Mahathir. Bapak saya dulu calon semangat 46. Daripada kecil saya memang dengan pembangkang. Saya pergi PAS punya, orang cakap program anak muda, saya pergi. Itu tahun 1998, waktu yang kena lebam, mata lebam dan sebagainya. Dan dalam bilik saya dekat UKM, saya tak tampal gambar boyfriend. Saya tampal gambar Ezam Makno. Siapa itu Ezam Makno? Pemimpin tertinggi keadilan. Kerana apa? Saya suka dengan pemimpin keadilan. Tun Dr. Mahathir datang ke UKM, saya marah kawan saya. Saya cakap, kenapa datang? Kenapa pergi dekat tempat Tun Dr. Mahathir? Oh, dia kata Tun Dr. Mahathir hebat ucapannya, salam lembut, wangi tangan Tun Dr. Mahathir, sayang nak basuh. Kawan saya cakap. Saya bilang, saya memperlekehkan mereka-mereka yang pergi mendengar ucapan Tun Dr. Mahathir di Dewan Tun Abdul Razak UKM pada ketika itu. Balik ke Melaka, jadi loyal. Datuk Ali kata loyal. Jadi lawyer dekat Melaka, pergi ke balik itu je lah. Bergaul dengan peguam-peguam, bergaul dengan bank komiti, itu saja kerja saya. Sebab sebelum dekat UKM saya memang aktif, tapi bila balik Melaka saya dah tak ramai kawan, sebab ramai dekat luar Melaka. Jadi dengar-dengar masa ketika itu Puteri UMNO nak ditubuhkan, saya pergi Mahkota Perik jalan seorang-seorang. Tiba-tiba dia kata ada kaunter buka, jomlah daftar puteri. Adalah adik-adik manis masa tu lah, comel gitu kan, macam saya. Cak comel ke? Comel lah. Dulu macam ni tuan-tuan, sekarang macam ni. Okey, saya pun pandang kiri dan pandang kanan. Saya takut ada orang kenal saya sewaktu saya nak register Puteri UMNO. Kenapa takut? Saya malu. Sebab saya pembangkang, saya malu. Tapi sebab Puteri UMNO, saya register. Sebab apa? Pada ketika itu bukan pun nak jadi ahli parlimen Masjid Tanah, bukan pun nak jadi timbalan Menteri Parti Datuk Seri Najib Aziz, tidak pernah termimpi pun. Tetapi saya register kerana nak cari kawan. Sebab itu saya yakin dan percaya dalam dewan ini ramai juga
seperti saya mempunyai alasan pelbagai. Ada masuk UMNO kerana sayang kepada parti UMNO. Ada yang masuk UMNO kerana apa? Kerana insan, memang tahu, memang nak bersama UMNO. Ada yang masuk UMNO kerana dipaksa oleh suami. Ada yang masuk UMNO kerana mak ayah paksa, dan pelbagai lagi cerita. Begitu juga dengan saya. Saya masuk UMNO kerana nak cari kawan. Dan apabila ada majlis penerangan waktu penaja puteri, saya pergi ke Tanda Baik. Malam itu sesi yang diberikan oleh Datuk Hasnul Sidang Husin daripada UMNO Bukit Katil. Dia ceritakan tentang soal pendidikan anak Melayu. Sebab itu kita perlu memperjuangkan dan juga bersama dengan UMNO dan juga Barisan Nasional. Kerana dengan UMNO yang ada, UMNO yang kukuh, UMNO yang memperjuang anak Melayu masih lagi ramai yang tidak cemerlang di universiti-universiti. Yang dapat cemerlang siapa? Anak orang lain. Anak Melayu cukup makan. Yang itu kuasa di tangan kita. Kuasa di tangan kita. Boleh tuan-tuan bayangkan kalau kuasa lain di AP ke yang pegang tampuk pemerintahan, amanah negara ke yang pegang tampuk pemerintahan, apa nak jadi dengan orang Melayu? Sebab itulah apabila malam itu saya terus tersedar Chief, saya bagi tahu masa tu walaupun sebelum datang khusus saya 50-50 hati jiwa, 50 pembangkang, 50 dekat UMNO. Haji Mansur tahulah sebab dia satu kampung dengan saya. Dia tahu macam mana tahun 1999 saya jaga pondok panas PAS di kampung. Dia masa tu ketua UMNO Cawangan dan Mancina Besar, masih lagi jadi ketua UMNO Cawangan Mancina Besar. Dan saya jaga pondok PAS dekat kampung saya, PAS hijau. Bukan hijau ni tuan-tuan Sebab itu saya terus memberikan keazaman tekad untuk saya terus bersama dengan UMNO. Dan hari ini saya berdiri dalam keluarga UMNO sebagai Ketua Puteri UMNO Malaysia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita keluarga UMNO, adik-beradik kita ramai. Sebab itu kita bukan nak berentap antara satu sama lain. Biarkan wanita dengan Jalinan Rakyat dan perayu undinya, puteri dengan IT-nya dan pemuda gerak tempurnya, dan UMNO, polling agent, county agent dan sebagainya. Kita gerak sebagai satu pasukan. Kerana apa? Kalau kita tak gerak sebagai satu pasukan, dan Chief nahodanya, bagaimana mungkin kita dapat mengekalkan kemenangan di Padang Rengas ini? Sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya sebagai renungan bersama, saya ingin membawa perwakilan tentang apa yang telah disebut oleh sastrawan Zurina Hassan yang baru-baru ini telah dinobatkan sebagai sastrawan negara dalam sajak yang bertajuk Korban Yang Hang Tuah dalam buku antologi yang tidak bernama pada tahun 1994. Jebat, tahukah engkau betapa terseksanya aku bila bendahara membawa kabar berita tentang pendahagaannya. Semalaman aku tidak tidur, gelombang sebersalah menghempas ke dadaku. Aku menimbang, aku mengenang, engkaulah sahabat yang aku sayang. Alangkah sukarnya untukku membuat pilihan. Jika aku pulang membunuh Jebat, aku akan kehilangan kawan. Tapi bila aku biarkan engkau menderhaka, bangsaku akan kehilanganku. Lalu aku pilih untuk mengorbankan sahabat kesayanganku sendiri. Walaupun kelak aku akan dituduh sebagai pengampu ataupun dikutuk kerana kesetiaan yang melulu. Biarlah. Kuharap suatu hari nanti, bila bangsaku berpecah belah, mereka akan menyadari bahawa situlah bukannya menentangnya sejebat, tetapi menentang penderhakaan dan perebutan kuasa. Yang kupertahankan bukannya raja, yang kupertahankan adalah kerajaannya. Tanpa kerajaan tidak akan wujud sebuah negara. Tanpa negara, apalah artinya sebuah bangsa? Jebat,
kerajaannya, bangsaku tidak akan hilang ketuanannya, dan Melayu tidak akan hilang di dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana baik-baik kata puisi itu tadi, memberitahu bahawa Tuah sanggup mengorbankan sahabat kesayangannya demi untuk mempertahankan kerajaan sedia ada. Dan episod yang berlaku yang juga telah pun menceritakan hingga hilangnya keris keramat Taming Sari, yang mana Taming Sari itu adalah merupakan simbol perpaduan, tetapi juga perebutan kuasa yang berlaku hinggakan Hang Tuah gagal untuk mempertahankan kerajaan negeri Melaka. Sebab itu apabila kita lihat hari ini, tuan-tuan ahli UMNO sekalian yang dirahmati Allah sekalian, apabila berlaku pemecatan pemecatan Tan Sri Muhyiddin Yassin Mukhris Mahathir, begitu juga dengan Syafiee Hafdan. Tidak lama dulu Tun Dr. Mahathir dengan episod Anwar Ibrahimnya. Ianya dilakukan adalah demi untuk menjaga masalah parti, dan tidak ada seorang pun yang gembira ataupun bertepuk tangan kerana gembira ataupun riang dengan episod pemecatan parti baru-baru ini. Tetapi mereka, kita tahu kerana mereka semua adalah pemimpin yang kita sayang, pemimpin yang banyak menyumbang kepada parti, pemimpin yang banyak berjasa, dan mereka juga adalah merupakan sahabat dan rakan kita. Tetapi keputusan perlu dibuat. Keputusan perlu dibuat demi menjaga kepentingan parti UMNO itu sendiri. Dan sebab itu saya berharap agar UMNO dan juga keluarga, pemuda, puteri dan wanita akan terus unggul dan terus kukuh berdiri bersama untuk kita kekalkan, supaya kita dapat mengekalkan kuasa yang dimiliki oleh UMNO di Malaysia ini. Patah sayap bertongkat paruh, patah paruh bertongkat dagu, patah dagu bertongkat kuku. Jangan mengalah tidak sekali. Saya lihat hari ini UMNO Padang Rengas cukup baik sekali. 61 keluarga UMNO sama macam UMNO Masjid Tanah. Kalau kita tidak bersatu padu, atau kita pun sama tidak setia kepada parti, bagaimana mungkin untuk kita menerus atau melakarkan kejayaan pada masa hadapan? Anak itik mandi sungai, si anak angsa. Walau ditempuh onak dan bandai, teruslah berjuang demi anak bangsa. Pohon nyur di tepi laut dimakan kumbang, pucuknya layu. Kepada UMNO kita bertaut, hilang UMNO, hancurlah Melayu. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Surat Perwakilan Padang Rengas, UMNO Padang Rengas bagi tahun 2016. Sekian, terima kasih. Terima kasih Chief atas keputusan ini.